Malaysia amat kaya dengan peninggalan bangunan warisan yang tidak ternilai harganya. Namun begitu, sebahagian besar daripada bangunan warisan ini tidak dipelihara dengan baik dan berada dalam keadaan yang buruk disebabkan kerusakan bangunan. Lebih malang lagi, ada di antara bangunan ini sedang diancam kemusnahan kerana diabaikan dan dirobohkan atas desakan pembangunan serta kurangnya keprihatinan masyarakat dalam usaha untuk memeliharanya. Namun begitu, dengan pengiktirafan dan penyelesaian Bandaraya Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO, yang juga dikenali sebagai The Historic City of the Strait of Malacca, telah memberi kesedaran kepada masyarakat di Malaysia. Di Malaysia, terdapat 4 tapak warisan dunia yang mendapat pengiktirafan UNESCO, iaitu Gunung Mulu Sarawak, Taman Kinabalu Sabah, Lembah Lenggong Perak, dan Bandar Melaka dan Georgetown. Gunung Mulu Sarawak, lokasi terawal yang diiktiraf sebagai Taman Warisan Dunia di Malaysia, terletak di timur Sarawak di mana ketinggiannya sekitar 2.376 meter. Gunung ini telah berusia lebih 1.5 juta tahun. Kedua, Taman Kinabalu Sabah dikelaskan sebagai pusat kepelbagaian tumbuhan Asia Tenggara. Terdapatnya gunung tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara yaitu Gunung Kinabalu, kaya dengan spesies tumbuhan berbunga, paku pakis dan orkid. Ketiga, Lembah Lenggong Perak menjadi tempat penempatan manusia sejak zaman Paleolitik lagi. Penemuan arkeologi terkenal yaitu orang Perak, Perakman, yaitu rangka peninggalan manusia. 4. Bandar Melaka dan Georgetown. Dua bandar ini terbukti telah melalui zaman penjajahan yang menyebabkan berlakunya asimilasi dan juga akulturasi terhadap budaya hidup dan seni binanya. Kepentingan bandar warisan pertama, mempertingkatkan sektor pelancongan. Pemeliharaan bandar lama bersejarah di dalam bandar pada masa kini menjadi satu industri atau bidang yang menyumbang kepada ekonomi sesebuah negara, khususnya dalam sektor pelancongan, dan satu elemen penting dalam pembentukan produk pelancongan sesebuah negara. Ini dapat dilihat dengan tren atau tarikan masa kini yang mana sesebuah negara itu menjadi lebih dikenali melalui mercu tanda atau monumen warisan yang masih kekal. Contohnya, bangunan lama diubah suai untuk dijadikan museum, galeri seni lukisan, tempat penginapan dan pusat pelancongan. 2. Nilai warisan. Pada zaman penjajahan di Malaysia, terdapat banyak bangunan dan monumen telah dibina di sekitar bandar-bandar utama bagi tujuan kediaman, pentadbiran, pertahanan, pengangkutan dan perniagaan. Contohnya, di Georgetown, Pulau Pinang, terdapat berbagai bangunan kolonial dan monumen seperti Masjid Kapitan Keling, Museum Negeri dan Menara Jam Victoria yang mana membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan British di semenanjung Tanah Melayu. Ketiga, pembentukan minda. Ini penting dalam pembentukan minda generasi muda negara, terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Bangunan warisan merupakan aset negara yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan bandar warisan. Pertama, nilai tanah yang rendah. Kebanyakannya terletak dalam kawasan bandar yang mempunyai nilai tanah yang tinggi untuk dimajukan. Pihak berkuasa seringkali menghadapi kekeliruan sama ada perlu membangunkan sesebuah tapak bangunan warisan atau merobohkan untuk pembangunan yang baru. Kedua, kekurangan pakar. Negara kita masih kekurangan pakar teknikal dan pekerja mahir dalam menjalankan kerja pemeliharaan bandar warisan serta kekurangan tenaga profesional dalam pengurusan bandar warisan maupun pengurusan pelancongan bandar warisan itu sendiri. Ketiga, kelemahan perundangan yang dilaksanakan. Denda yang rendah di mana Akta Warisan 2005 semakin tidak relevan. Denda terhadap kesalahan-kesalahan yang boleh membawa kepada kerusakan dan kemusnahan sesebuah bangunan warisan haruslah lebih tinggi berbanding dari nilai yang ada pada ketika ini.
Langkah-langkah untuk mengekalkan bandar warisan. Pertama, pendekatan pembangunan dan pembandaran mapan perlu dilaksanakan. Sememangnya pembangunan dan urbanisasi merupakan sesuatu yang berlaku di semua kawasan bandar, khususnya pusat bandar yang menjadi tumpuan pembangunan ekonomi dan sosial. Secara umumnya, pembangunan merupakan perubahan terhadap keseluruhan kehidupan dan penggunaan sumber manusia, keuangan, sumber hidup, dan sumber bukan hidup bagi menyokong kehidupan manusia. Bagi mewujudkan pembangunan yang menyokong kehidupan dalam jangka masa yang panjang. Kedua, mewujudkan kerjasama erat. Kerjasama antara agensi pengurusan warisan di kesemua peringkat termasuk pihak yang terlibat dalam usaha pengurusan bandar warisan. Di pihak kerajaan, peranan pada penggumpalan dasar dan perundangan yang dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat. NGO pula berganding bahu dengan kerajaan dan menjadi pihak pemerhati atau pendesak kepada kerajaan sekiranya terdapat sebarang tindakan kerajaan yang dilihat mengancam warisan negara. Masyarakat pula haruslah memahami dasar dan prinsip sebenar pengurusan bandar warisan. Kerjasama erat dan keterlibatan semua pihak merupakan satu pendekatan yang holistik. Ketiga, kesadaran warisan dan pendidikan warisan. Sememangnya tidak dapat disangkal bahawa kurangnya kesadaran dan kefahaman dalam kalangan masyarakat awam dalam bidang ini. Justru bagi memastikan kejayaan dalam bidang ini, yang perlu diteliti adalah kesadaran pihak berkepentingan, penglibatan dan penghayatan berkaitan nilai warisan dan pendidikan awam untuk semua pihak berkepentingan secara berfokus dan berterusan. Secara keseluruhan, sungguh pun usaha pemeliharaan ke atas bangunan warisan di Malaysia masih berada di peringkat awal dan jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kebanyakan negara maju seperti di Eropah. Namun segala usaha yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak, baik kerajaan maupun badan bukan kerajaan dan pihak swasta, haruslah mendapat pujian walaupun bukan pada tahap yang begitu membanggakan. Akan tetapi sebagai permulaan, ia adalah suatu tindakan yang positif ke arah yang lebih baik.